Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Ghani dan nomor saya ialah AA191053. Hari ini saya akan menerangkan operasi untuk litar 1, litar 2 dan litar 3 bagi lab aktiviti 1. First sekali saya akan terangkan komponen-komponen yang digunakan untuk litar 1, litar 2 dan litar 3. Untuk litar 1 di sini kita dapat lihat kita menggunakan single acting cylinder dan kita menggunakan 3 to 2-way valve direction with push button, tapi di sini ialah normally open, dan kita juga menggunakan compressed air supply. Untuk circuit 2 kita ada juga single acting cylinder, tapi ini kita ada spring return, dan di sini kita menggunakan 3 to 2-way valve direction with push button, tapi ini ialah normally close, dan di sini ialah double acting cylinder, dan di sini ialah 5 to 2-way valve direction. Seterusnya saya akan menerangkan operasi untuk litar 1, litar 2 dan litar 3. Apabila kita start simulasi, kita pasang di litar 1 ombor bergerak ke kanan kerana angin lalui di sini dan ombor bergerak ke kanan. Apabila kita tekan je push button, angin tidak dapat melalui kerana di sini ialah shut off position, tapi ombor tetap gerak, ombor tetap berada di belah kanan. Untuk circuit kedua, apabila kita tekan button, ombor bergerak ke kanan, dan apabila kita lepas, ombor return tempat asal dia balik. Untuk circuit 3, angin melalui di sini dan ombor bergerak ke kiri. Jadi apabila kita tekan dia button, ia berubah ke sini dan angin flow masuk ke sini dan ombor bergerak ke kanan. Jadi bila kita tekan balik, ia menolak balik ke kiri kerana mempunyai airflow di sini lah. Seterusnya saya akan menerangkan observation untuk lab activity 1. Untuk soalan pertama, dia suruh listkan komponen-komponen yang digunakan pada gambar rajah 1 dan buat table. Di sini kita dapat lihat di gambar rajah 1 kita menggunakan 6 komponen bagi ketiga-tiga circuit tersebut lah. Seperti yang kita lihat pada gambar 1 kita mempunyai 3 circuit yang mempunyai komponen yang berlainan. Untuk komponen pertama ialah single acting cylinder, komponen kedua ialah single acting cylinder tapi ia mempunyai spring return, dan yang ketiga ialah double acting cylinder, dan keempat ialah 3 to 2-way valve tapi ialah jenis normally close dan ia mempunyai push button. Komponen yang kelima ialah 3 to 2-way valve direction, tetapi ini jenis normally open tapi ia juga mempunyai push button juga. Dan yang keenam ialah 5 to 2-way valve direction. Untuk ketiga-tiga circuit tu ia menggunakan compressed air supply. Inilah 7 komponen yang digunakan bagi ketiga-tiga circuit pada gambar rajah 1. Seterusnya untuk soalan kedua, bincangkan perbezaan antara dua aktuator ni. Perbezaan yang pertama ialah aktuator ni dia mempunyai direction of flow path saja, tetapi untuk yang ni dia mempunyai direction of flow path dan juga shut off position. Shut off position ni di sini, dan shut off position ni fungsi dia ialah untuk menghalang angin daripada lalu ke ombor.
perbezaan yang kedua, actuator ni ialah jenis 3 to 2-way direction valve dan ia ialah jenis normally closed, dan ini ialah 5 to 2-way direction valve. Okey, untuk perbezaan yang terakhir, apabila kita tekan je push button, dia akan gerak ke kanan, kan, tetapi apabila kita lepaskan dia akan turn balik. Tapi untuk kita ni, apabila kita tekan je push button, dia akan bergerak ke kanan, kan, tetapi bila kita lepas, dia tidak akan kembali ke tempat asalnya. Dan apabila kita tekan balik push button, barulah ia akan kembali ke tempat asalnya. Okey, itulah 3 perbezaan untuk dua actuator ni. Okey, seterusnya saya akan menerangkan untuk question bagi lab activity 1. Okey, untuk soalan pertama, terangkan fungsi spring untuk komponen A1, A2, A3, B1 dan B2. Okey, untuk spring bagi A1, seperti yang kita tahu, ini ialah actuator 3 to 2-way direction valve, tapi ini ialah jenis normally open. Yang kita lihat pada simulasi tadi, apabila kita tekan push button, angin tidak dapat melalui ruang umuh ini kerana ia disekat oleh shut off position. Tapi bila kita lepas, ia return balik. Okey, untuk A2, ini ialah 3 to 2-way valve direction with push button, tapi ini ialah jenis normally close. So apabila kita tekan je push button, angin dapat melalui ruangan umuh kerana ia ditekan, ia akan di sini dan angin melalui umuh. Tetapi apabila kita lepaskan saja push button, ia akan return balik ke tempat asal dan angin tidak dapat melalui umuh kerana ia disekat oleh shut off position. Okey, untuk A3, springnya tidak dapat berfungsi kerana bila kita tekan je push button, yang pertama dia bergerak tapi ia tidak return kembali ke tempat asalnya, dan apabila kita tekan lagi sekali, barulah ia kembali ke tempat asalnya. Okey, untuk B1 pula, B1 ni dia tidak menggunakan spring. Kita lihat kalau di simulasi tadi, umuh ke kiri, kan, tapi bila kita start je simulation, angin flow di sini dan terus memasuki ruang umuh ni, kan, tetapi bila kita tekan je, dia tidak akan return kerana dia tidak mempunyai spring. Okey, untuk B2, ia mempunyai spring dan ia boleh kembali ke tempat asalnya apabila tiada lagi ruangan udara menendang di sini. Okey, seperti simulasi tadi, sebelum kita tekan push button, angin tidak dapat melalui kerana ia tersekat pada shut position, kan, tetapi apabila kita tekan push button, udara dapat melalui ruangan umuh dan ia menendang umuh ke kanan, kan, tetapi bila kita lepaskan saja push button, actuator kembali ke tempat asalnya dan angin tidak dapat melalui ruangan umuh dan umuh kembali ke tempat asalnya kerana dia mempunyai spring. Okey, untuk soalan yang kedua,
kenapa B3 tidak mempunyai spring? Okey, hal ini kerana bila kita start sahaja simulasi, angin melalui ruangan umbuh di sini dan umbuh akan bergerak ke kiri. Akan tetapi bila kita tekan je push button, actuator berubah tempat dan aliran angin masuk melalui sini dan aliran umbuh akan beralih ke kanan, dan itu juga bila kita tekan balik, kita akan kembali ke tempat asalnya dan ruangan angin di sini akan berbunyi semula. Okey, seterusnya saya akan terangkan operasi untuk pita ini. Pita ini ialah untuk lab activity 2. Okey, seperti yang arahan mahu, dia suruh tetapkan di B1 dan B2 ialah 10%. So di sinilah nak adjust je 10%. Okey, di sini kita menggunakan double acting cylinder, 2 pressure gauge, 2 one way flow control valve dan 1 5 to 2 way direction valve, dan akhir sekali compressed air supply. Okey, untuk operasinya, apabila kita untuk operasi, kita nampak di sini laluan angin di sini masuk dan pressure gauge 0. Ianya apabila kita tekan je push button, ianya keluar dan kita dapat lihat di sini aliran udara masuk melalui one way flow control valve ni, dan sini kita dapat lihat 60% dan kita dapat lihat double acting ni dia bergerak ke kanan, dan bila kita tekan saja balik, ia terus menendang ke kiri semula. Okey, seterusnya kita pergi kepada observation. Okey, untuk observation dia suruh discuss efek apabila kita setting 10% di B1 dan B2 dengan kita setting 100% di B1 dan B2 ni lah. Okey, untuk 10% seperti tadi, bila kita tekan je push button, umbuh gerak perlahan. Hal ini kerana kita telah set 10% angin disekat, so ianya bergerak lambat lah dan ia return balik dan sangat laju. Okey, bila kita tukar kepada 100% di A1 dan juga 100% di B2, bila kita tekan saja button, umbuh bergerak dengan laju ke kanan, dan bila kita tekan kembali push button, umbuh bergerak laju ke kiri semula. Okey, seterusnya kita pergi kepada question. Terangkan fungsi untuk B1 dan B2 ni. Okey, seperti yang kita tahu, B1 dan B2 ni ialah one way flow control valve. So fungsi dia ialah dia mengawal aliran masuk dan keluar suatu angin tu lah. Dan one way flow control valve ni dia terdiri daripada 2 injap, iaitu injap predicate dan injap preksor. Okey, untuk injap preksor ni dia menyekat aliran udara
udara satu arah. Okay, so kita dapat lihat apabila kita zoom lagi dekat di sini, apabila kita lihat apabila ada airflow di sini, vibratornya akan ke bawah dan menjatuh ke atas. Manakala apabila kita tekan push button, apabila airflow di sini dia bertukar, ini di atas dan ini di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Muhammad Farhan bin Tuan Zainuddin dengan nombor metrik AA190167. Pada hari ini saya akan menerangkan lab 3, aktiviti 3. Okey, untuk lab aktiviti ini dia suruh kita menghasilkan pneumatic system berdasarkan gambar rajah 3. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah simulasi untuk pneumatic system pada gambar rajah 3. Dan apabila kita memulakan simulasi, kita dapat lihat silinder acting pada keadaan asal adalah berada di belah kiri ataupun silindernya berada di dalam. Tetapi apabila kita menekan dan menahan push button di A1 dan A2, kita dapat lihat silinder bergerak keluar ataupun bergerak ke kanan. Hal ini kerana tekanan angin apabila kita menekan push button di A1 dan A2, tekanan angin daripada bekal bergerak ke D menyebabkan single acting di belah tekanan angin di silinder acting di belah kiri lebih tinggi daripada belah kanan, menyebabkan angin di belah kanan keluar dan menyebabkan silinder bergerak ke kanan ataupun keluar. Okey, tetapi apabila kita ingin untuk single acting berada di kedudukan asal ataupun silinder berada di dalam, kita belum tekan dan menahan A3, push button di A3, dan menyebabkan tekanan angin daripada air supply bergerak ke bahagian kanan di silinder acting, menyebabkan tekanan di belah kanan lebih tinggi daripada belah kiri dan menyebabkan tekanan angin keluar di belah kanan keluar. Okey, untuk kita mengaktifkan aktuator C, kita perlu memerlukan input push button daripada A1, A2 dan A3. Okey, apabila kita inginkan aktuator C berada di belah kiri, kita perlu menekan push button di A1 dan A2 pada masa yang serentak. Tetapi apabila kita inginkan aktuator C berada di belah kanan, kita perlu menekan push button di A3. Okey, sekarang ni adalah untuk soalan. Untuk soalan pertama, terangkan komponen untuk logic function di dalam litar. Dan soalan kedua adalah nyatakan logic function sama ada ia adalah OR, AND, NOR ataupun NAND, dan terangkan kenapa C tidak memerlukan spring. Okey, untuk komponen yang kita memerlukan untuk menghasilkan logic function, kita memerlukan two-way valve dan 3 two-way directional valve, 1 5-way directional valve dan 1 double acting cylinder.
Dan untuk soalan yang kedua, A1 dan A2 adalah N, manakala A3 adalah N bersama dengan B. Dan terangkan kenapa C tidak memerlukan spring. Ini adalah kerana dia mempunyai dua input iaitu daripada A3 dan juga di A1. Dan jika ia ingin bergerak ke kanan ataupun ke kiri, ia hanya perlu menekan A1, A2 ataupun A3.